Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, Encik Osman bin Aziz. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya, Nurul Syazani, akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu, iaitu tajuknya Perbandingan Proses Penerbitan. Pada hari ini, subtopik yang akan kami bentangkan adalah proses penerbitan ayat, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran, dan perbandingan proses penerbitan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan proses penerbitan ayat. Sebelum membentangkan tajuk ini dengan lebih dalam, saya akan mendefinisikan dahulu konsep bagi ayat terbitan. Ayat terbitan bermaksud struktur permukaan berpunca daripada satu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar, wujud pada peringkat struktur dalaman, dan wujud dalam bentuk yang serupa. Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses transformasi mengakibatkan pengguguran, penyusunan, dan perluasan. Baiklah, proses penerbitan ayat yang pertama adalah proses pengguguran. Proses pengguguran terbahagi kepada 3, iaitu proses pengguguran pada subjek, proses pengguguran pada predikat, dan proses pengguguran frasa nama pada frasa relatif. Baiklah, proses pengguguran didefinisikan sebagai pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan, tidak lagi wajib. Baiklah, proses pengguguran yang pertama adalah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Apabila kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah, frasa nama sebagai subjek itu hendaklah digugurkan. Seperti contoh tersebut, awak semua pergi dari sini. Oleh hal yang demikian, kata ganti nama diri awak hendaklah digugurkan dan menjadikan ayat itu pergi dari sini. Yang kedua adalah pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Seperti contoh ayat ini, dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Seperti kita lihat ayat ini, dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Pengulangan perkataan dia. Jadi, kita hendaklah menggugurkan satu daripada 2 perkataan dia tu. Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Sebab dia telah digugurkan, ayatnya akan berbunyi, dia sangat pandai kerana rajin belajar. Proses pengguguran yang kedua adalah pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat terbagi kepada 5, iaitu frasa kerja yang serupa, frasa nama yang serupa, frasa adjektif yang serupa, frasa sendi nama yang serupa, dan pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Baiklah, saya akan teruskan bagi pengguguran frasa predikat. Yang pertama adalah frasa kerja yang serupa. Sebagai contoh, adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. Seperti apa yang kita lihat, frasa kerja belajar diulang sebanyak 2 kali. Oleh itu, predikat ini hendaklah digugurkan kerana frasa kerja yang sama. Seterusnya adalah frasa nama yang serupa. Sebagai ayat contohnya adalah bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang negara. Apa yang kita dapat lihat daripada ayat tersebut adalah frasa nama lambang negara diulang sebanyak 2 kali. Maka frasa nama ini hendaklah digugurkan. Baiklah, yang seterusnya adalah frasa adjektif yang serupa. Contoh ayat, adik saya sangat rajin, adik Ali sangat rajin. Apa yang kita lihat daripada ayat tersebut adalah frasa adjektif rajin diulang sebanyak 2 kali. Maka frasa tersebut hendaklah digugurkan dan menjadikan ayat tersebut berbunyi, adik saya dan adik Ali sangat rajin. Seterusnya adalah frasa sendi nama yang serupa. Contoh ayat, dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. Frasa sendi nama di kampung diulang sebanyak 2 kali. Maka frasa sendi nama tersebut hendaklah digugurkan dan menjadikannya dia dan isterinya masih di kampung. Baiklah, yang seterusnya adalah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Pengguguran yang pertama adalah pengguguran oleh frasa nama dalam ayat pasif. Contoh ayat, dia dipukul oleh bapanya. Bapanya digugurkan dan menjadikan ayat tersebut dia dipukul. Yang kedua adalah pengguguran kata bantu yang serupa. Contoh ayat, dia boleh menyanyi dan dia boleh menari. Kata bantu dia boleh diulang sebanyak 2 kali. Apabila dia digugurkan, dia boleh menyanyi dan menari.
Seterusnya adalah penggunaan frasa nama sebagai objek yang serupa. Contoh ayat, Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu. Apabila penggunaan frasa nama sebagai objek yang serupa telah digugurkan, maka ayat tersebut akan menjadi Daud memukul dan menumbuk penjahat itu. Yang keempat adalah penggunaan frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Contoh, kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Apabila pengguguran telah dilakukan, maka ayat tersebut akan menjadi kejadian itu sungguh menakjubkan. Yang kelima adalah pengguguran frasa nama yang menduduki frasa relatif. Contoh ayat, orang tua itu Datuk Azmi. Orang tua itu memakai songkok. Apabila pengguguran telah dilakukan, ayat tersebut akan menjadi orang tua yang memakai serban itu Datuk Azmi. Seterusnya adalah pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Frasa nama penerangan bukan daripada kelas kata nama. Kata nama boleh digugurkan. Jadi contoh ayatnya, kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Maka ayat setelah pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam FN telah digugurkan, ayat tersebut akan menjadi bersenam boleh menyihatkan badan. Seterusnya adalah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Di sini dimaksudkan apabila dua ayat digabungkan dengan cara satu ayat dipancangkan ke dalam ayat lain sebagai frasa relatif, frasa nama yang serupa sekaligus yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Contohnya, yang cantik itu pilihan saya. Ayat pertama, motosikal itu cantik. Ayat kedua, motosikal itu pilihan saya. Ayat ketiga, motosikal yang cantik itu pilihan saya. Frasa nama motosikal yang mendahului frasa relatif yang cantik itu hendaklah digugurkan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula proses penerbitan ayat yang seterusnya, iaitu proses penyusunan semula. Dalam proses penyusunan semula terbahagi kepada 3 jenis, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan juga penyusunan semula melalui ayat songsang. Bagi jenis yang pertama, penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, ayat asal akan melalui pemesifan ayat, iaitu sebagai contoh, Ayah Ahmad memandu kereta itu. Ayat ini akan dipasifkan kepada kereta itu dipandu oleh Ayah Ahmad. Ini yang disebutkan sebagai penyusunan semula frasa nama, iaitu frasa nama yang berada di hadapan akan diletakkan di bahagian belakang dengan memasifkan ayat asal yang telah diberikan. Jenis kedua pula iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Jenis ini hanya berlaku kepada ayat yang mengandungi dua jenis objek dalam ayat tersebut, iaitu objek tepat dan juga objek CP. Dengan proses ini boleh dijalankan dengan menukarkan kedudukan objek tepat dengan objek CP di dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, Faiz menghadiahi ibu sepersalinan baju kebaya. Ibu bertindak sebagai objek tepat, manakala sepersalinan baju kebaya bertindak sebagai objek CP. Dengan ini, kedua-dua objek tersebut akan diubah kedudukan mereka menjadilah ayat ini, iaitu Faiz menghadiahkan sepersalinan baju kebaya kepada ibu. Baiklah, contoh yang terakhir, jenis yang terakhir iaitu penyusunan semula melalui ayat songsang. Penyusunan semula melalui ayat songsang ini hanya berlaku untuk ayat yang mengandungi keterangan tempat, keterangan masa, keterangan syarat dan sebagainya yang ingin ayat tersebut fokuskan. Sebagai contoh, kakak dan saya akan pulang ke kampung minggu hadapan. Dalam ayat ini dapat kita lihat keterangan masa iaitu minggu hadapan. Dengan menggunakan jenis ini, keterangan masa tersebut akan disongsangkan ke hadapan ayat dan menjadilah minggu depan kakak dan saya akan pulang ke kampung. Seterusnya, kita lihat pula pada proses penerbitan ayat yang terakhir, iaitu proses peluasan. Proses peluasan terbahagi kepada 4 kategori, iaitu peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, dan juga peluasan melalui proses komplementasi.
Bagi jenis yang pertama, peluasan frasa nama sebagai subjek, ia melibatkan ayat-ayat dua ayat tunggal yang memiliki subjek yang sama. Sebagai contoh, ayat yang pertama, pelajar itu kawan saya. Ayat yang kedua, pelajar itu cantik. Hasil gabungan dua ayat ini akan menghasilkan pelajar yang cantik itu kawan saya. Dapat kita lihat kata hubung yang digunakan dalam proses peluasan ini ialah kata hubung relatif yang. Seterusnya, peluasan frasa predikat. Peluasan frasa predikat ini melibatkan predikat ayat pertama yang ingin diterangkan dengan lebih lanjut. Sebagai contoh, ayat yang pertama, kami melihat pementasan drama. Ayat yang kedua, drama ditulis oleh Nordin Ali. Kedua-dua ayat ini akan digabungkan juga dengan menggunakan kata hubung relatif iaitu yang. Dan hasilnya ialah kami melihat pementasan drama yang ditulis oleh Nordin Ali. Yang jenis yang ketiga ialah peluasan dengan kata hubung. Peluasan dengan kata hubung ini melibatkan mana-mana dua ayat tunggal yang dapat digabungkan dengan apa-apa jenis kata hubung, tidak kiralah dan, sambil, bahawa dan sebagainya. Sebagai contoh, ayat pertama, hujan masih lebat. Ayat kedua, mereka memulakan perjalanan. Daripada kedua-dua ayat ini, kita dapat lihat bahawa kita mampu menggunakan kata hubung walaupun dan menjadikan ayat baharu iaitu walaupun hujan lebat, mereka tetap memulakan perjalanan. Jenis proses peluasan yang terakhir iaitu peluasan melalui proses komplementasi. Komplementasi bermaksud kita melengkapkan lagi ayat tersebut dengan menerangkan ayat tersebut dengan lebih lanjut. Sebagai contoh, dia memberitahu saya. Itu ayat yang pertama dan ayat kedua ialah Syasha sakit. Apabila kita gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung bahawa akan menghasilkan ayat iaitu dia memberitahu saya bahawa Syasha sakit. Baiklah, seterusnya beralih kita kepada bahagian kedua iaitu ayat majmuk campuran. Baiklah, konsep bagi ayat majmuk campuran mengikut Nik Safia Karim 1993-496. Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Manakala konsep bagi ayat majmuk campuran secara umum adalah ayat majmuk campuran ialah ayat yang lebih daripada satu jenis ayat iaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk campuran yang dikenali sebagai ayat kompleks. Seterusnya adalah ciri-ciri ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Ayat yang dibina biasanya panjang dan dicampur dengan satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Baiklah, seterusnya, contoh bagi pembinaan ayat majmuk campuran. Seperti apa yang kita tahu, ayat majmuk campuran adalah campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Apabila ayat tunggal ditambah dengan kata hubung, ditambah dengan ayat majmuk, ianya akan menghasilkan ayat majmuk campuran. Contoh ayat di bawah dapat kita lihat, Anwar suka bermain bola merupakan ayat tunggal, ditambah dengan tetapi sebagai kata hubung, dan adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku merupakan ayat majmuk. Apabila tiga unsur ini ditambah, maka ia akan menghasilkan ayat majmuk campuran. Hasilnya adalah Anwar suka bermain bola tetapi adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku. Ayat majmuk campuran terjadi apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 klausa yang mungkin campuran ayat majmuk setara dengan satu ayat majmuk tak setara. Klausa yang digabungkan ialah sekurang-kurangnya satu klausa bebas, manakala klausa lain merupakan klausa tidak bebas. Contohnya, ibu menanak nasi dan kakak mencuci piring ketika bapa pulang. Jenis-jenis ayat majmuk campuran adalah ayat gabungan tambah ayat komplement, ayat gabungan tambah ayat relatif, ayat komplement tambah ayat keterangan, dan ayat keterangan tambah ayat relatif. Contoh bagi ayat gabungan tambah ayat komplement ialah ayah dan ibu memberitahu kami bahawa kami perlu berusaha kuat. Ayat gabungan bagi ayat tersebut adalah ayah dan ibu memberitahu kami, manakala ayat komplement bahawa kami perlu berusaha kuat.
Seterusnya adalah ayat gabungan tambah ayat relatif. Contoh bagi ayat tersebut ialah Ain dan Ikin masih di dapur membuat kuih bahulu yang akan dijual di pasar malam. Ayat gabungan bagi ayat tersebut adalah Ain dan Ikin masih di dapur membuat kuih bahulu. Manakala ayat relatifnya adalah yang akan dijual di pasar malam. Penggunaan kata hubung yang. Seterusnya adalah ayat komplement tambah ayat keterangan. Contoh ayat adalah, gadis itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu kerana dia suka mengganggu perempuan. Ayat komplement bagi ayat tersebut adalah, gadis itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu. Manakala ayat keterangan adalah, kerana dia suka mengganggu perempuan. Manakala bagi ayat keterangan tambah ayat relatif pula, pemuda itu datang dengan menaiki kereta api yang datang dari utara. Ayat keterangan adalah, pemuda itu datang dan naik kereta api, manakala ayat relatif yang datang dari utara. Kemudian, marilah kita lihat topik seterusnya, iaitu ayat majmuk gabungan. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya sebuah ayat baharu. Seterusnya, ayat majmuk gabungan pula ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal dan menghasilkan satu ayat baharu. Ayat majmuk ini pula digabungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, sambil, dan juga sebagainya. Sementara itu, setiap ayat yang membina gabungan ayat-ayat tersebut haruslah bersifat setara. Apa itu bersifat setara? Yaitu bermakna kedua-dua ayat ataupun lebih yang ingin digabungkan adalah daripada jenis ayat yang sama. Seperti contoh, ayat penyata digabungkan dengan ayat penyata dan juga ayat tanya digabungkan dengan ayat tanya. Dan juga, ayat majmuk gabungan tidak boleh disongsangkan sama sekali selain daripada penggunaan kata hubung sambil. Sekarang, marilah kita lihat bagaimana pembentukan ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan dapat dibentuk dengan menggabungkan dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung dan terhasillah satu ayat majmuk gabungan. Contoh, mari kita lihat contoh pula. Ayat pertama, Syamira seorang pelajar yang cerdik. Ayat kedua, Syamira seorang pelajar yang malas. Dan kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kedua ayat ini ialah kata hubung tetapi, dan terhasillah satu ayat majmuk gabungan, iaitu Syamira seorang murid yang cerdik tetapi malas. Contoh seterusnya bagi ayat majmuk gabungan ialah ayat pertama, Syazwan masuk ke dalam bilik. Ayat kedua, Syazwan tidur. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini ialah kata hubung lalu dan menghasilkan satu ayat baru, yaitu Syazwan masuk ke dalam bilik lalu tidur. Contoh yang terakhir pula ialah Arisha mahu minum kopi. Ayat kedua, Arisha mahu minum teh. Dan kata hubung yang digunakan dalam menggabungkan kedua-dua ayat ini ialah kata hubung atau, dan terhasillah satu ayat baharu, yaitu Arisha mahu minum kopi atau teh yang tergolong dalam kata majmuk gabungan. Marilah kita melihat pula kepada topik yang terakhir dalam pembentangan ini, yaitu perbandingan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Dalam topik yang terakhir ini, kita akan membincangkan banding beza terhadap proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Pertama sekali, mari kita lihat apakah persamaan antara kedua-dua ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran ini. Yang pertama, kedua-dua ayat majmuk ini mengalami proses perluasan dengan kata hubung, dan juga kedua-dua ayat majmuk ini tidak boleh mengalami proses penyusunan semula ayat. Namun begitu, ayat majmuk gabungan
terdapat perbezaan dengan ayat majmuk campuran, di mana ayat majmuk gabungan dapat mengalami proses pengguguran, manakala ayat majmuk campuran tidak dapat mengalami proses pengguguran. Kita teruskan lagi dengan meneliti proses penerbitan ayat bagi ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran dengan lebih mendalam dengan melihat contoh-contoh bagi ayat majmuk tersebut. Yang pertama, contoh ayat majmuk gabungan yang pertama iaitu Syazwan masuk ke dalam bilik lalu tidur. Dalam ayat ini kita dapat lihat proses penerbitan ayat yang terlibat ialah peluasan dengan kata hubung. Peluasan dengan kata hubung ialah melibatkan apa-apa sahaja kata hubung yang meluaskan lagi skop ayat tersebut, di mana kita dapat lihat kata hubung yang digunakan dalam ayat contoh tersebut ialah kata hubung lalu. Contoh kedua ialah Arisha mau minum kopi atau teh. Dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa kata hubung yang terlibat ialah kata hubung atau, dan proses penerbitan ayat yang digunakan ialah peluasan frasa nama sebagai subjek. Hal ini demikian kerana kedua-dua ayat tunggal yang terlibat memiliki subjek yang sama iaitu Arisha. Kita teruskan lagi dengan melihat kepada contoh ayat majmuk campuran dan juga proses penerbitan ayat yang terlibat. Contoh yang pertama, ayah dan ibu memberitahu bahawa kami perlu berusaha kuat. Kehadiran kata hubung bahawa di situ akan menguatkan lagi bahawa proses penerbitan ayat yang terlibat ialah peluasan melalui proses komplementasi, di mana jenis proses penerbitan ayat ini hanya melibatkan kata hubung bahawa. Contoh kedua bagi ayat majmuk campuran pula ialah Ain dan Ikin masih di dapur membuat kuih bahulu yang akan dijual di pasar malam. Proses pembinaan ayat yang terlibat ialah proses peluasan frasa predikat, di mana kita dapat lihat predikat ayat pertama akan diluaskan frasa predikat tersebut dengan menggunakan ayat kedua, iaitu ayat pertamanya Ain dan Ikin masih di dapur membuat kuih bahulu, dan ayat kedua kuih bahulu akan dijual di pasar malam. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Nurul Syazwani binti Syarifuddin, dan juga rakan seperjuangan saya iaitu Nur Maisara Akila binti Zaini daripada kelas BM SK2.